PT3 bahasa Melayu kelas PT3 bahasa Melayu. Okay, cikgu harap kamu berada dalam kelas yang betul Okey, sekarang ni kamu lihat kat sini, mula-mula ni kita ada kelas ni, ada cikgu bagi kamu, kita bincang hari ni ialah tentang, mula-mula kita cuba bincang tentang syair, lepas tu kita akan buat soalan ni soalan tahun-tahun lepas. Mula-mula kita bincang dulu tentang Komsas. Cikgu harap kamu nampak cikgu punya skrin kat sini. Okey. Kamu lihat kat sini, hari ni apa yang kita nak bincangkan pada malam ini ialah tentang puisi tradisional. Okay. Puisi tradisional iaitu tajuk dia ialah Syair Burung Nuri. Okay, kat sini dia punya apa yang tertera pada skrin cikgu ni ialah maksud-maksud dalam Syair Burung Nuri. Okay, dan kita bincang dahulu. Dalam Syair Burung Nuri ni, dalam rangkap yang pertama ni, penyair dia menceritakan tentang sebuah warkah. Warkah itu ialah surat yang ditulis oleh seseorang yang dipandang hina. Yang dipandang hina sehinggalah kata-kata yang dituliskan itu mungkin dianggap salah berdasarkan buah fikirannya yang kurang sempurna. Dia kata mungkin dia berada dalam keadaan yang gelisah ataupun berada dalam keadaan emosi dan dia telah mengeluarkan pendapat dia dan dia berfikir pada pendapat dia, idea yang dia keluarkan ataupun pendapat yang dia keluar itu adalah kurang sempurna. Itu ialah maksud dalam rangkap yang pertama, Syair Burung Nuri. Manakala rangkap yang kedua, menurut penyair, seseorang itu dianggap hina jika dia tidak berakal, bersikap kurang sopan, berakhlak rendah dan hidup dalam keadaan miskin. Okey, ini pendapat dia. Dia kata kalau seseorang itu dia tidak berakal. Tidak berakal maksudnya dia tidak berkelakuan, mungkin tidak menggunakan fikiran apabila membuat sesuatu. Kurang sopan, maksudnya kalau dia mungkin dia melakukan sesuatu yang macam cakap tidak begitu sopan, kurang ajar mungkin, ataupun berakhlak rendah, dia tidak menghormati, contohnya tidak menghormati ibu bapa dan hidup dalam keadaan miskin. Ini adalah pada anggapan penyair, individu itu dianggap sebagai individu yang dikatakan hina. Itu rangkap yang kedua. Manakala rangkap yang ketiga ialah penyair juga telah memohon maaf. Dia mohon maaf. Kenapa dia mohon maaf? Kerana perkara yang ditulis daripada perasaan kecewanya itu kata-kata yang kurang menarik dalam warkah tersebut. Dia rasa macam itulah. Dia rasa bahawa apa yang ditulis itu adalah hasil daripada perasaan kecewa dia. Itu sebabnya kata-kata yang ditulis dalam warkah tersebut adalah kata-kata yang kurang menarik. Itu ada pada rangkap yang ketiga. Manakala empat pula, penyair menulis lembaran yang jelas tentang adab kepada pasangan yang sedang bercinta. Maksudnya dia jelaskan apakah
adab ketika pasangan itu sedang bercerita, agar mereka hendaklah tidak kecewa, dan mereka juga hendaklah menjadikan surat itu sebagai saluran meluahkan perasaan. Itu adalah dinyatakan dalam rangkap yang keempat. Diingatkan kepada pasangan yang sedang bercerita. Manakala rangkap yang kelima pula ialah tentang penyair dia ceritakan nasib malang telah menimpa dia berulang-ulang kali sehingga membawa kemudaratan. Dia maksudnya dia asyik kena nasib malang je sampai memberi kemudaratan kepada hidupnya. Sebabkan dia berada dalam keadaan yang sedih dan kecewa. Kamu tengok berasa begitu kecewa, berasa begitu sedih. Kamu boleh rasa apakah perasaan yang cuba diluahkan oleh penyair tersebut. Manakala pada rangkap yang keenam pula ialah penyair telah menceritakan kehidupannya yang terumbang-ambing tanpa arah tuju. Maksudnya dia penghidupannya tidak begitu stabil. Tak begitu stabil, mungkin dia kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan penghidupannya sampai tak terurus. Hingga nak makan dan lupa juga hendak minum. Itu rangkap yang keenam. Rangkap yang ketujuh pula. Dia kata dia tidak ada guna hidup lagi kerana dia berada dalam kekecewaan. Dan dia kata penghidupan dia dah menjadi hancur. Itu ialah rangkap yang keenam. Manakala rangkap yang ketujuh pula ialah penyair sedar. Dia akan berasa keadaan yang kecewa. Bila dia kecewa, perasaan dia perasaan yang tidak waras. Tidak waras maksudnya dia tidak secara rasional. Dia mungkin buat keputusan yang tidak betul. Sehingga sekiranya dituruti perasaan kecewa itu, penyair dia kata kalau dia ikutkan perasaan kecewa itu, lebih baik dia kata lebih baik dia mati dalam keadaan begitu. Ini adalah perasaan yang telah diluahkan oleh penyair tersebut. Dari sini kamu boleh dengar, boleh lihat penyair ini dia berada dalam keadaan yang begitu kecewa sekali. Dia merasakan dirinya tidak berguna lagi kerana dia menghadapi awang tidak stabil. Itulah dia punya, apa yang cikgu dah terangkan tadi ialah 8 rangkap. Dan secara keseluruhan tema kat sini ialah tentang adab dalam kehidupan seseorang. Apakah adab dia? Kalau kita nak melakukan sesuatu, kita kena memikirkan apakah ada adab yang perlu kita lakukan. Dan persoalan kat sini adalah tentang kepentingan memiliki ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Dan perkara yang penting sekali ialah ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan, kita nak membuat sesuatu pekerjaan. Contohnya kalau kamu nak baiki basikal, kalau kamu tak ada ilmu pengetahuan untuk kamu nak baiki. Itulah contoh yang paling ringkas sekali. Dan yang seterusnya dinyatakan juga tentang berakhlak mulia. Berakhlak mulia ni ialah adab-adab. Apabila kita berhubung dengan orang lain, kita perlulah mempunyai adab yang mulia supaya kita dihormati oleh orang-orang, oleh individu-individu yang kita sedang berhubung. Itu yang pertama. Manakala persoalan yang kedua pula ialah kecewaan boleh merosakkan kehidupan seseorang. Maksudnya kalau kekecewaan itu kalau dia penyair itu dia ceritakan bahawa dia berasa begitu kecewa kerana dia telah menghadapi banyak kalau dah kecewa, dia boleh secara langsung boleh merosakkan kehidupan dia. Itu ialah persoalan yang kedua.
Manakala persoalan yang ketiga ialah tentang kebijaksanaan. Mengawal diri ketika bercinta. Maksudnya kita kena berfikiran secara waras. Membuat tindakan yang melulu. Apabila kita dalam keadaan ketika berada dalam ketika kita bercinta. Sebabnya kalau kita mengikut hawa nafsu dan hawa nafsu lah yang akan mengawal diri kita. Manakala yang keempat pula ialah rasional dalam berfikir dan membuat tindakan. Apabila kita buat tindakan, kita kena fikir panjang. Sebarang tindakan itu boleh memberi kesan kepada kita dan juga boleh memberi kesan kepada orang lain. Ini adalah empat persoalan yang terdapat dalam syair tersebut. Dan kamu lihat kat sini ada bentuk dia, ciri-ciri syair terdiri daripada 8 rangkap, berisi 4 baris, ada 4 baris dalam setiap rangkap. Semua baris tu membawa bayang dia. Bilangan katanya 3 hingga 6 patah kata sebaris. Dalam sebaris tu ada 3 atau 6 patah. Terdiri daripada 3, 10 hingga 13 suku kata. Suku kata dalam sebaris dan bentuknya terikat. Maksudnya dia tidak bebas. Dia terikat. Dan contoh-contoh kamu lihat ni ada contoh-contoh dia. Gaya bahasa dan keindahan bunyi. Kamu tengok sini besi contohnya ditulis sahifah supaya nyata. Simili kita gunakan perkataan laksana, cermin jatuh ke batu, sinkof. Contohnya sajak dan nazam. Banyak tak kena penggunaan tak di sini. Repetisi contohnya hanyutlah badan gunakan dan kemari. Penggunaan perkataan ke di sini. Manakala ansonansi pula ialah contohnya ialah penggunaan vokal A di sini. Kamu tengok sini bermula ada A di sini. Warkah ada A di situ, vokal A. Surat juga ada A kat sini, vokal A juga. Dan rencana ada A, ada 2 A kat sini. Ini ialah pengulangan vokal A. Manakala sekali literasi, contohnya kamu lihat kat sini, gundahlah penggunaan ulangan konsonan T kat sini. Fikirlah tiada tertentu. Itu ialah contoh gaya bahasa dan keindahan bunyi. Okey, itu kita dah selesai itu. Dan kita lihat pula apakah nilai-nilai yang kita dapat belajar daripada syair Buring Nuri. Ada 4. Yang pertama ialah tentang kesedaran. Kita kena sedar, dia nyatakan dia sedar bahawa dia ni, dia sedar bahawa dia telah mengalami kekecewaan dan dia anggap dia tidak berguna lagi. Yang B ni ialah merendah diri. Merendah diri maksudnya dia selalu merendahkan diri dia kerana dia selalu membuat banyak kesalahan ataupun kekecewaan. Itu menyebabkan dirinya bila penyair itu menulis dalam warkah ni, dia merendahkan diri. Dia bukan kecewa. Dan yang ketiga pula ialah rasional. Rasional ialah kalau kita nak buat satu tindakan yang kita buat itu perlulah rasional. Rasional ialah berfikiran panjang. Kita kena siasat dahulu sebelum membuat sebarang tindakan. Manakala yang D pula ialah hemah tinggi. Hemah tinggi maksudnya ialah kamu mempunyai keupayaan untuk melakukan sesuatu perkara itu dalam dalam tindakan kamu tu, tindakan yang kamu boleh melakukan kerja tu. Dan selalunya kerja yang kamu buat itu menghasilkan dia punya hasil yang begitu baik sekali. Dan orang akan menghormati kamu.
Sebabnya mungkin kamu seorang yang seorang yang mempunyai daya kepimpinan yang bagus. Sebab itulah kamu mempunyai hemah yang tinggi. Manakala pengajaran-pengajaran yang kita dapat belajar daripada syair burung nuri ini ialah yang pertama, sepatutnya kita hendaklah bersikap rendah diri. Sebabnya kalau kita membanggakan diri, kita tak tahu. Kadang-kadang kita berhubung dengan ramai orang dan orang yang lain tu mungkin mempunyai keupayaan yang lebih tinggi, lebih baik daripada kita. Lebih baiklah kita rendah diri. Dan janganlah kita mengamalkan sikap bangga contohnya. Yang kedua pula ialah kita haruslah insaf. Apabila kita melakukan kesalahan, kesalahan kita kena insaf kerana perbuatan kita tu mungkin telah menyebabkan banyak kesan kepada orang lain contohnya. Yang ketiga pula ialah kita jangan mementingkan diri dalam percintaan. Kita jangan mementingkan diri. Kita kena fikir secara rasional juga. Dan keempat, kita tidak boleh berputus asa. Kalau kita mengalami kekecewaan, kita kena berusaha bagaimana hendak mempertingkatkan lagi. Dan yang kelima pula ialah kita janganlah bertindak mengikut kata hati. Kita jangan ikut kata hati. Dan kita kena berfikir panjang sebelum membuat sebarang tindakan. Okey, kat sini cikgu kamu tengok sini, ini ialah apa yang kita dah bincang tadi ialah tentang syair burung nuri. Kamu boleh ingat apakah yang telah cikgu terangkan tentang syair burung nuri. Okey, dan selepas ini kita akan cuba jawab soalan. Okey, kamu lihat kat sini ada soalan yang berkaitan tentang syair burung nuri. Okey, apa yang cikgu nak kamu buat sekarang, cikgu nak minta kamu salin dulu. Salin dulu soalan ni, soalan 1, soalan 2. Salin dulu. Bila dah habis soalan 1 dan 2, cikgu akan pergi ke bawah. Okey, salin dulu 1 dan 2. Soalan saja dulu. Lepas tu cikgu akan bawa kamu balik kepada petikan Komsas tersebut. Okey, salin dulu Salin soalan dulu. Pastikan tulis dalam buku latihan sebabnya kamu kena tulislah. Kalau tak tulis, macam mana kamu nak ingat? Tulis soalan 1 dan 2. Kalau dah habis soalan 1 dan 2, kita akan pergi kepada soalan ketiga. Jangan jawab dulu Lepas tu cikgu akan kongsikan petikan Komsas tersebut. Okay, kamu boleh salin soalan yang ketiga Soalan ketiga tu, pada pendapat anda, apakah cara yang terbaik bagi memastikan diri kita tidak dipandang hina oleh orang lain? Yang ini adalah soalan kebat. Kalau dah habis salin 3 soalan tu, bagi tahu cikgu dan cikgu akan kongsikan petikan tersebut dengan kamu.
Kalau dah salin 3 soalan tu sila beritahu Cikgu ingatkan kamu kena salin jangan melihat saja jangan melihat saja. Salin soalan. Kalau kamu tak salin, kamu rugi. Dan ketika kelas, sebabnya cikgu tak nampak kamu di sana, harap jangan bermain telefon jangan bermain game permainan itu jangan main Sebabnya kalau kamu main game buat lain perkara lain, kamu tak dapatlah pelajaran pada malam ini. Itu sebagai ingatan sebagai ingatan. Okay, siapa dah habis 3 soalan ni, jangan jawab dulu. Lepas tu cikgu akan kongsikan nota Cikgu belum dapat lagi maklum balas daripada kamu. Seorang pun belum beritahu cikgu. Dah habis ke? Dah Nur Fahana dia kata dah habis. Yang lain-lain dah salin ke? Okey, Rosman dah habis. Okey, Rosman dah habis. Okey. Farah dah habis. Asif dah habis. Okey. Okeylah Okey, semua cikgu beranggapan semuanya telah salin soalan Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni kita nak jawab soalan. Okey, bila kamu nak jawab soalan, kamu boleh ambilkan jawapan tu daripada petikan tu ambil jawapan daripada petikan tu. Lepas tu kalau boleh kamu tulislah jawapan kamu tu dalam chat dalam chat tuliskan jawapan kamu dalam chat dan pastikan kamu tulis nombor satu apa jawapan, dua apa jawapan, tiga apa jawapan. Kat sini jangan main tulis je kalau main tulis je cikgu tak tahu mana kamu rujuk kepada soalan yang mana. Okay? Jangan membuat kesilapan itu nanti merugikan masa kita. Okey, kamu cikgu kongsikan dulu soalan dia punya petikan dia. Okey, cikgu dah kongsikan. Okey, soalan pertama tu kamu kena rujuk kepada rangkap yang kedua rangkap yang kedua. Rangkap kedua ni. Rangkap kedua, Kamu boleh guna ayat kamu sendirilah. Okey? Tapi maksudnya tetap sama. Rangkap kedua rangkap kedua. Cikgu rangkap kedua sebelah sini, sebelah kiri bukan, jangan ambil rangkap kedua sebelah kanan pula. Rangkap kedua sebelah di kiri. Tuliskan jawapan dalam kamu buku latihan. Lepas tu kalau ada masa kamu tuliskan dalam kita punya chat lah Soalan pertama dahulu soalan pertama. Siapa dah habis siapa dah dapat jawapan sila tuliskan dalam kita punya chat kita untuk soalan yang pertama.
Itu soalan satu. Soalan kedua, kalau soalan kedua, pengajaran dia. Apakah pengajaran yang kamu dapat? Yang kat sini pengajaran dia. Soalan yang ketiga, apakah pendapat anda? Soalan ketiga ni, pendapat anda, dia kata kat sini, apakah cara memastikan kita tidak dipandang rendah oleh orang lain? Itu soalan Komsas, soalan kebat. Soalan ketiga saja soalan kebat. Itu pendapat. Siapa nak tulis kat situ pun tak apa, tulis dalam chat. Ataupun siapa nak baca jawapan dia pun tak ada masalah. Siapa dah habis sila bagi tahu cikgu siapa dah sudah bagi tahu. Saya cikgu dah siap. Okey, dah siap jap. Okey, siapa nama kamu Rohman. Rosman. Okey, Rosman cikgu nampak nama kamu Rosman Nada Rosman tadi nampak Rosman. Okey. Okey Rosman, kamu boleh baca. Okey, cuba kamu baca dulu, cikgu dengar dulu. Lepas tu, okey, cuba baca jawapan kamu untuk apakah perkara yang ingin disampaikan Rosman. Nombor satu. Rosman? Siapa boleh baca jawapan dia? Kita type kat sini, perkara Kap yang kedua ialah menurut penyair, seseorang itu dianggap hina jika dia tidak berakal, bersikap kurang sopan, berakhlak rendah dan hidup dalam keadaan miskin, cikgu. okey kita lihat kita lihat kat sini rangkap kedua rangkap kedua. Okey, betul. Seseorang itu dianggap hina jika dia tidak berakal, bersikap kurang sopan, berakhlak rendah dan hidup dalam keadaan kemiskinan. Betul. Maksud dia, cikgu tulis kat sini, maksud dia ialah okey, maksud dia ialah okey, tulis sini perkara yang ingin disampaikan oleh penyair ialah apa tadi, apa ni,
ialah seseorang itu dianggap hina. Ialah seseorang itu dianggap hina jika apa? Dianggap hina jika dia tidak berakal. Jika dia tidak berakal. Jika dia tidak berakal. Tidak berakal. Lagi apa lagi Tidak berakal. Sekejap cikgu, jap. Apa lagi? Tidak berakal, bersikap kurang sopan kan? Betul. Okey, bersikap kurang sopan. Lagi apa lagi? Baca. Berakhlak rendah. Apa? Hidup dalam Berakhlak rendah. Berakhlak, akhlak rendah. Okey, lagi? Ada lagi tak? Dan hidup dalam keadaan miskin. Dan hidup dalam keadaan miskin. okey. Terima kasih. Kamu kat sini kamu kena, dia kata kat sini kena rujukkan kepada rangkap kedua kamu kena rujuk rangkap dua. Kalau kamu tak rujuk rangkap dua, kamu tak dapat jawapan dia. Itu cikgu nasihatkan kan. Okey, yang kedua, dalam syair terkandung banyak pengajaran yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan kita. Jelaskan dua pengajaran yang terkandung dalam syair tersebut. Okey, siapa nak baca jawapan dia? Saya cikgu. Baca kan? Apa jawapan kamu? Siapa-siapa boleh baca Mungkin kawan kamu ada masalah talian ni mungkin. Saya cikgu saya. Okey, bacakan. Baca jawapan kamu. Kita sepatutnya bersikap merendah diri. Yang kedua, pelan-pelan. Kita sepatutnya bersikap rendah diri. Okey, rendah diri. Yang kedua. Kita haruslah insaf akan kesalahan yang telah dilakukan. Okey, akan kesalahan Yang telah dilakukan. Betul. Ni cikgu. Okey, yang terakhir soalan yang bawah ni, dia kata okey, pada pendapat anda, apakah cara yang terbaik bagi memastikan diri kita tidak dipandang hina oleh orang lain? Apakah cara dia? Melakukan perbuatan yang baik-baik. Melakukan perbuatan yang baik lah yang baik. Okay, lagi siapa ni Nur Fahana, dia kata berbuat baik kepada orang lain. Okey, itu lebih kurang sama Fahana berbuat baik terhadap orang lain. Okey, merendahkan diri. KB merendahkan diri. Okey, ada lagi dua lagi. Bersopan santun cikgu boleh tak? Bersopan santun. Bersopan santun. Okey, satu lagi. Apa lagi? Ni Furhana, dia kata berusaha merubah nasib diri agar tidak dipandang. Okey. Dia kata kat sini itu jawapan yang okey. Berusaha untuk mengubah diri. Berubah. Okey, berubah. Berusaha berubah lah itu pun okey, yang tu berusaha berubah. Okey.
Lepas ni cikgu nampak jawapan daripada Hasif, dia kata tidak berputus asa. Okey, yang tu okey, bagus. E ialah E ialah tidak berputus asa. Okey, cukup dah. Itulah kamu dah jawab soalan. Soalan tentang syair burung nuri, syair burung nuri. Okey, ada lagi tak soalan-soalan yang berkaitan dengan syair burung nuri Sekejap Okey, santap, hijang, pesan ibu bapa. Cikgu rasa satu sajalah yang tentang tu. Sekejap. Satu saja tak apa Okey. Kita lihat kat sini. Okey, kamu lihat kat soalan nombor 3 ni Soalan nombor 3 ni berdasarkan kata yang digaris. Kata digaris ni di negeri Johor. Bina ayat tanya yang bersesuaian. Cikgu harap kamu tahu Oh, siapa dia? Sekejap, tunggu dah. Kawan kamu ni nak salin pula. Sekejap. Okey, Farhana, kamu nak salin ke? Okey. Boleh ambil gambar pun boleh. Screenshot. Ambil screenshot ke boleh. Okey, cikgu. Okey. Farhana, kamu dah salin dah? Nombor 3. Nombor 3, okey. Dah. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak Dah salin, dah salin Okey, cikgu pergi kepada latihan tadi Okey. Okey, yang ni kamu cuba. Soalan nombor 1 ni. Negeri Johor telah diumumkan hari Jumaat bukan hari persekolahan. Okey. Kamu boleh tuliskan jawapan kamu dekat kita punya Google Meet ke, chat tu, ataupun nak jawab secara lisan pun boleh, tak ada masalah. Cikgu rasa kamu kena tulis dekat dalam kita punya apalah, dalam chat kita Boleh sebutkan dia punya jawapan secara lisan pun tak ada masalah. Yang soalan 3-1 tu Okey, ni daripada Rosman. Dia kata kat sini, cikgu tak boleh nak type lah. Cikgu ada masalah sikit nak typing, nak type kat sini. Okey, cikgu baca jawapan daripada Rosman Di manakah negeri Rosman Rohman. Di manakah negeri yang mengumumkan hari Jumaat sebagai hari bukan persekolahan? Okey, yang tu betul. Di manakah negeri? Okey, betul. Okey, teruskan lagi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ialah kakak sedang mendengar muzik sambil membasuh pinggan mangkuk di dapur. Okey, Hasif. Negeri manakah yang mengumumkan hari Jumaat sebagai hari di manakah negeri bukan hari pusat? Negeri manakah, di manakah negeri? Adakah jawapan yang mana yang paling sesuai? Kamu tengok, di manakah negeri yang mengumumkan? Negeri manakah? Okey, yang ini kamu lihat kat sini, yang lebih sesuai untuk jawapan nombor 1 tu ialah negeri manakah yang mengumumkan hari Jumaat sebagai hari bukan persekolahan.
Itu jawapan nombor 1 Okay, kamu cuba soalan nombor 2 3-2. Apa yang didengar oleh kakak semasa membasuh pinggan mangkuk? Okey, yang ini cikgu nampak jawapan daripada Razak. Kamu kata tu tadi cikgu dah okey. Dengan Farah Okey, kamu tengok situ. Perkataan ni sepatutnya ialah apakah apakah yang dilakukan oleh kakak apakah yang dilakukan oleh kakak di dapur. Itu yang paling tepat sekali. Jawapan daripada Razak dengan Farah. Apakah apakah kakak sedang lakukan di dapur, yang tu boleh. Apakah yang dilakukan oleh kakak di dapur? Apakah yang kakak sedang buat di dapur? Ataupun apakah apa yang kakak sedang buat di dapur? Apakah yang kakak sedang buat di dapur? Okey. Yang ni 3 jawapan ni cikgu terima lah Okey. Kamu boleh cuba soalan nombor 3 ni. Adik menghadiri kelas tambahan dengan berbasikal ketika cuaca agak panas terik. Okey, ni Rohman ni kata apakah kenderaan yang dinaiki oleh adik ke Okey, cikgu tengok apakah yang kenderaan yang dinaiki oleh adik ke kelas tambahan. Kamu tak sambung ke ketika cuaca agak panas terik? Bagaimanakah adik menghadiri kelas tambahan ketika cuaca agak terik? Apakah yang dinaiki oleh adik semasa menghadiri kelas tambahan ketika cuaca agak panas terik? Okey, yang tu boleh. Apakah yang dinaiki oleh adik ke kelas? Okey. Ni Afifah ni apakah yang dinaiki oleh adik untuk menghadiri kelas tambahan ketika cuaca agak panas terik? Itu lengkap lah. Jawapan daripada Afifah. Okey, teruskan kepada nombor 4. Fazli dan rakan-rakannya, kamu tengok sini, Fazli dan rakan-rakannya berbual-bual sambil menunggu bas sekolah untuk pulang. Siapakah ini daripada Nadim dengan Farah. Siapakah Fazli? Adakah siapakah yang berbual-bual? Ini je kamu tengok sini siapakah yang berbual-bual sambil menunggu bas untuk pulang? Okey, siapakah yang berbual-bual? Okey, siapakah yang berbual-bual sampai yang ketiga? Yang tu betul. Kamu kena tuliskan untuk pulang Okey, yang ni yang cikgu sebut tadi tu jawapan dia betul Siapakah yang berbual-bual sambil menunggu bas sekolah untuk pulang Okey. Yang terakhir sekali kamu cuba yang terakhir. Puan Salmah mengakui bahawa beliau semakin sibuk dengan pelbagai tugasan di sekolah kerana telah dilantik sebagai guru penolong kanan. Mengapakah Puan Salmah mengaku? Okey, mengapakah Puan Salmah siapakah dilantik bukan? Yang ni Afifah punya jawapan. Mengapakah Puan Salmah mengakui beliau semakin sibuk dengan pelbagai tugasan di sekolah?
Okey, mengapakah Puan Salmah mengakui bahawa beliau semakin sibuk dengan pelbagai tugasan di sekolah? Okey, yang ni Farah dengan siapa ni, dengan Afifah yang tu. Kamu boleh lihat jawapan yang diberikan oleh Afifah dengan Farah Okey. Okey, yang ni kita tamat kat sini. Okey, cikgu nak kongsi dengan kamu semua dengan soal dengan ada lagi satu cikgu nak kongsi dengan kamu tentang tata bahasa Okey, cikgu nak bincangkan satu perkara. Sekejap Okey, yang ini kamu lihat kat sini. Cikgu ada bincang tak dengan kamu tentang tata bahasa iaitu ayat aktif dengan ayat pasif? Ada tak cikgu bincang dengan kamu semua? Ada tak cikgu bincang dengan kamu tentang ayat pasif, ayat aktif dengan ayat pasif? Boleh bagi tahu cikgu, ada tak maklum balas daripada kamu? Rasanya belum lagi Okey, Farah okey. Terima kasih Farah Okey, kita belum okey. Apa yang cikgu nak kongsi dengan kamu kita macam mana kita nak tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Kita akan belajar macam mana kita nak tukar tentang tu dulu. Okey. Kamu tengok sini ini adalah latihan latihan kita tukarkan ayat aktif di bawah ini kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Ini cikgu bagi satu contoh dulu, lepas tu kamu boleh cuba dengan jawapan kamu lihat kat sini. Lihat betul-betul dia membina pondok itu di tepi sawah sebagai tempat berehat selepas penat bekerja. Ini adalah ayat aktif. Aktif kamu tengok sini, dia membina, dia gunakan kata kerja membina di sini. Okey. Kita lihat satu contoh dulu. Kamu lihat cikgu nak kamu salin dulu. Kamu tulis dekat buku latihan kamu. Nanti sebenarnya nak buat ayat aktif, ayat pasif ni penting sebabnya nanti bila kamu nak buat ayat, kamu boleh tukar. Kamu kena boleh pelbagaikan ayat kamu. Bukan saja tulis ayat aktif. Kamu boleh juga tukarkan struktur ayat kamu kepada ayat pasif. Bila kamu dah tukar macam kamu tukar daripada ayat pasif, ayat aktif apabila guru kamu melihat kamu mempunyai struktur ayat yang berbeza-beza tapi maksudnya sama. Maksudnya kamu seorang yang kreatif membuat ayat. Itu sebabnya cikgu nak kongsikan kamu kepelbagaian membuat ayat. Okey, kita lihat kat bawah ni. Kamu tengok sini. Okey, kamu tengok sini dulu. Dia membina pondok itu di tepi sawah sebagai tempat berehat selepas penat bekerja. Kamu tengok sini dia membina ni, dia ni adalah subjek. Manakala dia punya objek dia adalah pondok. Bila kita nak tukarkan kepada ayat pasif, kita kena bawa depan. Pondok ni kita bawa depan. Kamu tengok sini, membina kita gantikan dengan dibina. Dibina di tepi sawah sebagai tempat berehat selepas penat bekerja. Okey, cikgu mohon kamu salin dulu. Salin dulu contoh ayat aktif dan pasif ni. Tolong salin sekarang
Rohman, kamu tengok apa yang cikgu kongsi dengan kamu fahamkan dulu. Bila dah salin, beritahu cikgu. Okey, dah semua dah habis salin? Dah. Okay, dah kita pergi kepada dah okey. Kita pergi kepada contoh yang kedua ni. Okey, kamu lihat kat sini, rakyat Brunei. Rakyat Brunei ni ialah dia punya subjek. Turut juga menonton siaran televisyen Malaysia walaupun mereka mempunyai siaran televisyen sendiri. Sistem televisyen Malaysia ni ialah dia punya objek. Objek ni kamu kena bawa ke depan. Cuba cuba dulu. Tuliskan, cikgu rasa kamu kena tuliskan. Tuliskan supaya kamu lebih jelas lagi. Siaran televisyen Malaysia. Macam mana? Kalau siaran televisyen Malaysia juga Okey. ditonton oleh rakyat Brunei walaupun mereka mempunyai siaran televisyen sendiri. Okey, sistem televisyen Malaysia turut juga ditonton oleh rakyat Brunei walaupun mereka mempunyai siaran televisyen sendiri. Okey, betul. Kita lihat jawapan Okey, kamu tengok sini. Sistem televisyen Malaysia turut juga ditonton oleh rakyat Brunei walaupun mereka mempunyai siaran televisyen sendiri. Okey, kamu salin. Penting salin Kalau tak salin nanti besok kamu rugi. Kamu tak tahu macam mana nak tukar daripada ayat aktif kepada ayat pasif. Tolong salin. Kalau dah salin, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, jap. Ayat songsang tu kamu gunakan macam contohnya Ayat songsang tu beza ayat songsang. Ayat songsang kamu ialah kalau ayat aktif dan pasif ialah subjek dengan objek. Tapi kalau ayat songsang, kamu kena kenal pastikan manakah dia punya subjek dan manakah dia punya predikat. Songsang ada predikat. Itu perbezaan dia. Okey, D betul, pasif D ada. Itu antara lah. D itu antara. Ada juga yang lain. Kadang-kadang kalau ayat songsang, kamu gunakan kata kerja di depan. Okey, ayat songsang. Okey, yang tu nanti kita akan belajar. Okey, kita lihat dulu, cikgu harap kamu dah habis tu. Kita pergi kepada contoh ketiga. Okey, cuba contoh yang ketiga. Kenal pastikan dulu manakah dia punya subjek dan manakah dia punya objek. Itu yang perkara yang kamu kena pandang dulu. Subjek dengan objek. Itu nak tukarkan kepada ayat aktif kepada ayat pasif.
keluarga kamu telah mengunjungi kamu di Kelantan. Okey, yang ini jawapan daripada kamu. Kita lihat sebentar lagi. Okey, jawapan daripada Anas pula, keluarga kamu di Kelantan telah dikunjungi oleh kamu. Okey. Okey, ada jawapan lagi selain daripada tu? Sebelum cikgu kongsikan jawapan cikgu sama sama Farah pun sama dengan Anas. Siapa ni, Afifah macam mana? Afifah adakah sama ke macam mana? Dan yang lain-lain tu adakah sama ke tak sama? Sama juga okey. Kita lihat. Okey, sama Farhana pun sama Kita lihat keluarga kamu di Kelantan. Kalau setelah kamu kunjungi. Telah kamu kunjungi. Telah kamu kunjungi ataupun telah dikunjungi oleh kamu. Yang tu betul tak? Telah dikunjungi oleh kamu, betul. Sama juga. Yang ni pun boleh telah kamu kunjungi. Okey, apa yang cikgu dah boleh bagi tahu kamu, kalau soalan-soalan yang bentukkan nak tukar kepada ayat aktif kepada pasif, kamu kena tahu dia punya subjek, dia punya subjek dan objek. Itulah perkara yang penting bila nak tukar daripada ayat aktif kepada ayat pasif. Kalau ayat songsang nanti kita akan belajar bagaimana pula kita nak tukar daripada ayat biasa kepada ayat songsang. Okey kelas cikgu rasa kita dah hampir kepada penutup kelas kita pada malam ini. Terima kasih semua cikgu gembira semua mengambil bahagian dalam kelas kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak terima kasih dan cikgu mohon kamu terus belajar terus belajar bagaimana kita nak memperbaiki ataupun kita nak mempertingkatkan macam mana kita nak buat ayat yang betul supaya bila kamu berada di tingkatan 4 insya-Allah kamu akan menulis dengan baik. Terima kasih semua dan assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Okey.